Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, seterusnya kita akan meneruskan pada our next subtopic, which is recognize the evaluation of pods. Okay, so in this subtopic, we're going to learn 3 phases of pods evaluation. Okay, untuk pengetahuan pelajar sekalian, okay, soalan final exam pernah tanya subtopik ni lah, okay, tapi mudah saja, kita just remember and explain back. Okay, dia tanya macam, kita terangkan 3 fasa-fasa dalam evolusi pod, okay, evolusi pelabuhan. Okay, okay, so dalam tajuk ni kita ada pod dibahagikan pada 3 fasa perkembangan, okay, daripada mula zaman dulu-dulu hingga 1960. Okay, so itu adalah dikategorikan sebagai first generation of pod. Okay, this existed before and until 1960. Okay, so ceritanya 1960 ke belakang lah. Okay, so pada masa ni pod dikatakan hanya memperdagangkan kargo-kargo asas, okay, basic cargo. Okay, yang mana ia menghubungkan barangan-barangan yang menaiki kapal ke daratan. Okay, yang dibawa kat situ hanyalah barang-barang asas, okay, kargo asas, okay, basic cargo. Okay, dan biasanya this basic cargo involve bulk cargo. Okay, bulk cargo ni maksudnya contoh like granules, tepung, okay, yang mana diorang datang secara bulk, okay, secara banyak-banyak. Okay, dia tidak paketkan kecil-kecil, okay, tak ada packaging dan sebagainya lah, okay, tak masuk kotak. Okay, dia dia memang ada kaedah penyimpanan lah, okay, dalam kapal, okay, yang dipanggil sebagai bulk cargo. Okay, so itu pada masa first generation of pod. Okay, dan tempatnya, dari segi tempat, pelabuhan, okay, the ports of the first generations ni sebelum tahun 90, dia adalah terasing. Okay, dia adalah terasing dari transport. Maksudnya perhubungan daripada kapal tu ke daratan tu agak terasing lah. Maksudnya tak ada macam satu hub dekat situ. Okay, hub transportation hub kat situ tak ada. Okay, okay, so dia terasing dari segi pengangkutan. Okay, dan juga ia juga terasing dari segi aktiviti-aktiviti perdagangan yang lain. Okay, maksudnya pod ni dia secara tersendiri, okay, yang mana dia terasing daripada aktiviti-aktiviti ekonomi sesebuah negara tu yang lain. Okay, jadinya since that it is isolated from other transport and trade activities, so it resemble an independent kingdom. Okay, so dia menggambarkan satu kawasan yang berdikari. Okay, so maksudnya macam dia sangat terasing lah. Okay, so port aja macam tu, orang-orang kapal aja macam kat situ kan. Okay, ada port cruise saja dekat the area around pelabuhan. Okay, so maksudnya tak ada lah, okay, dekat port tu tak ada aktiviti-aktiviti perdagangan, tak ada industri kat situ. Dia hanya ada aktiviti naik turun barangan daripada kapal. Okay, ada aktiviti perkapalan, okay, dan naik turun barangan daripada kapal. Okay, adalah transport tapi tak ada intermodal lah kat situ. Okay, so dia bukan satu hub. Hub tu maksudnya satu center kan. Kita ada kat situ. Okay, whatever yang diperlukan sahaja yang pergi di sana. Okay, dan dia bukan sahaja isolated, terasing dari segi aktiviti dan perdagangan industri yang lain, malah aktiviti-aktiviti dalam port tu sendiri pun dia berasingan. Maksudnya tak ada satu penyelarasan dari segi aktiviti yang berlaku dekat port tu. Okay, tak ada penyelarasan, tak ada polisi yang teratur. Okay, tak ada satu betul-betul yang handle the port, okay, yang menguruskan port tersebut. Okay, so ianya adalah isolation between different port activities. So semua aktiviti dalam tu sendiri pun masing-masing. Okay, dan yang terakhir dah sebut tadi is bulk cargo. Okay, so barang yang dibawa biasanya adalah
jenis bulk cargo. Okay, so tu adalah first generation of port. Next, second generation of port bermula diambil kira dari tahun 1960 hingga tahun 80-an. Apa yang membezakannya, apa yang lebih baik dekat sini adalah dari segi in terms of transportations. Okay, they will develop transport, industrial and commercial services center. Okay, so maksudnya in the second generation of port, okay, that is between the 1960s and until the 1980s, makin banyak kemudahan dari segi pengangkutan, dari segi penindustrian dan dari segi perdagangan. Okay, so the port is more becoming into an industrial hub. Okay, so bukan sahaja ada barang naik turun kapal, okay, and then the barang tak payah pergi jauh-jauh untuk apa, being transported untuk diproses dan sebagainya. So dekat port tu sendiri dibina lah, dibentuk ataupun dibangunkan kawasan perindustrian dan kawasan perdagangan. Okay, that means the port offered various types of industrial and commercial activities. Okay, so nak melakukan semua ni, okay, so dengan itu more sophisticated port policies and development strategies are being developed lah, ya. Okay, so maksudnya pengurusan port jadi lebih teratur, lebih banyak polisi-polisi dan strategi-strategi yang dibentuk, okay, untuk sesebuah port pada zaman 1960-an hingga 1980-an. Dan dengan adanya kawasan industri dan perdagangan tu, so makin banyak juga fasiliti-fasiliti yang dibangunkan di sesebuah kawasan pelabuhan. Okay, mempermudahkanlah, ya. Mempermudahkan aktiviti-aktiviti yang berlaku di port. Well-developed network of transport infrastructure. Okay, so sini dah mulalah, okay, berlakunya intermodal. Okay, maksud intermodal tu bukan je kat port tu ada kapal, ada rail transport and then ada road transport. Bukan je ada, ya, okay, but it is integrated. Maksudnya kat mana laluan kapal, kat mana lepas turun kapal terus naik rail, okay, and then kat mana lori-lori prime mover semua berada, how is it macam mana aliran workflow dia dan sebagainya. Okay, so tu yang dikatakan network of transport infrastructure. Okay, so maksudnya ia diintegrasikan dengan aliran kerja pengangkutan yang lebih mudah, okay, dan lebih efisien lah, right? They integrated different activities and zonal relationship. Okay, so dikatakan aktiviti-aktiviti yang dalam tu pun walaupun ada zon-zon tersendiri, tapi ianya saling berkaitan antara satu sama lain. Okay, so ianya diintegrasikan lah, okay, walaupun ada pelbagai aktiviti, okay, dan zon-zon aktiviti yang tertentu, tapi ianya dihubungkan melalui satu integrasi yang mantap, okay, yang efisien. Okay, so tu adalah second generation of port, right? And then next third generation of port, okay, ni bermula pada tahun 1980-an dan seterusnya hingga kini, yang mana yang ini adalah rintitan daripada globalisasi. Okay, so pada tahun 1980-an macam globalisasi tu boom lah. Okay, everyone is talking about globalization semasa zaman tu kan. Awak dah lahir? Belum lahir kot kan? Okay, so everyone sebut pasal globalization, okay, dunia tanpa sempadan. Okay, so there are lots of stories about that, right? Okay, so tu pada tahun 1980-an. Okay, so macam boom lah. Dunia ni jadi tanpa sempadan kan. Okay, so makin banyak import barangan masuk. Okay, so everyone can buy from anywhere kan. Okay, all those e-commerce is developing during that time, right? Okay, so
that arose from global containerization, intermodalism and booming trade requirements. Okay, so the third generation port ni bermula pada era globalisasi. Okay, pada era globalisasi dan perdagangan antarabangsa tu, boom apa masuk boom? Meletup. Okey lah, meletup. Okay, fahamkan maksud saya? Okay. You get your own words, ya. Okay, dan since that there are so many things to do, okay, so dia membangunkan satu hub. Okay, hub ni macam center lah. Okay, satu center yang semua ada, kan? Okay, yang semua berkaitan dengannya ada dalam satu kawasan. Okay, so yang itu yang berlaku pada third generation of port. They are hubs of international production and distribution. Okay, so mulalah ada hub-hub tertentu di kawasan port. Dan mengintegrasikan traditional, specialized and integrated activities. Okay, so bukan saja ada aktiviti yang moden, okay, tapi juga ada aktiviti tradisional dan mengkhusus. Okay, alhamdulillah, nanti kata lain semua aktiviti adalah dekat port tu. Alright. Semua aktivitinya berkaitan. Okay. Dan makin lama makin canggih lah macam biasa, kan. Okay, so semua infrastruktur dan pengurusan port tu samalah mengikut zaman. Okay, so dia jadi lebih terancang. Okay, dan teknologi maklumat is booming juga. Okay, so port juga tidak terlepas dari era teknologi maklumat. Okay, so dia mula adapt dengan kemudahan-kemudahan yang berkaitan dengan teknologi maklumat. Selain daripada tu, dia ada lebih banyaklah perkhidmatan-perkhidmatan yang diberikan. Okay, value added service, ya. Okay, and then dia lebih mudah. Okay, dan simplified custom procedure. Okay, simplified custom procedure ni maksudnya ini juga merupakan hasil perjanjian-perjanjian, okay, yang mana all ports in the world work together. Okay, so semua SOP ataupun prosedur-prosedur semua di-standardkan. Okay, piawaikan, maksudnya samalah. Okay, interrelated, maksudnya dokumen Malaysia yang dikeluarkan di Malaysia boleh juga dipakai di negara-negara lain. Okay, so lebih mudah kat situ. Right? Okay, dan ianya juga okay, so zaman-zaman sekarang ni keperluannya memang wajib. Kita memang terpaksa memikirkan tentang persekitaran. Okay, so port-port bukan saja port lah. Okay, so semua airport, seaport, okay, semua tu memang kena fikirkan tentang green, especially kalau dia ada masuk like kind of perjanjian ke pertubuhan serantau macam tu, kan. Okay, so they have to adapt lah. Okay, dan keperluannya adalah antara lain adalah akur kepada kehendak penjagaan persekitaran. Okay. Okay, so custom procedure tadi bukan saja penggunaan borang, ya. Kalau kita kaitkan antara custom procedure dengan environmentally conscious ni, okay, semua custom procedure ni bukan saja borang yang sama dan standard, okay, tapi ianya dilaksanakan secara online. Okay, so just key in di hujung jari orang kata. Okay, so kita tak perlu lagi print. Okay, so ketiga-tiga ni saling berkaitan. Okay, IT, all those procedure, tak spesifik custom sajalah. Okay, all those procedures, okay, yang berkaitan dengan import export, everything is online. Okay, so that is part of environmentally conscious. Okay, so kalau awak dah faham yang tadi tu, okay, awak dah hafal, okay, so sepatutnya table ni awak yang buat, kan. Kita bisa dah buat lah pula. Alright. Okay, so first generation port secara ringkasnya, independent and isolated area.